Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Fokus berita malam ini. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP menyasarkan kedatangan seramai 4 juta pelancong ke negeri ini pada tahun hadapan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu setakat minggu pertama Oktober 2023, seramai 3 juta pelancong berjaya direkodkan datang ke Sarawak. Untuk tahun ini Alhamdulillah kita telah mencapai sasaran. Tahun ini kita mencapai sasaran, tahun lepas pun kita mencapai sasaran. Tiap-tiap kali kita mencapai sasaran, we up the number. Last year, 2 juta, we hit the 2 million. This year, kita naik jadi 3 juta. It's a big jump from 2 to 3. 1 million, you know, it's not easy to bring 1 million people. We hit that 3 million in first week of October. So now we are going further high. So for next year, kita upkan lagi jadi 4 juta. Jelasnya dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Dasar Integriti Lembaga Pelancongan Sarawak STB di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Dalam pada itu, beliau juga berharap syarikat penerbangan Maswings yang bakal beroperasi pada tahun hadapan akan dapat menambah laluan penerbangan sekaligus meningkatkan pelancong dari luar negeri ke Sarawak. Tambahnya, sektor pelancongan perubatan di Sarawak juga mampu menambah kepada ekonomi negeri. The number of those that come in to seek treatment in Sarawak under the wellness ataupun medical tourism. Before COVID hit us, that is the year 2019, if I'm not mistaken, the number of those that seek treatment in Sarawak was 47,000. 2019, I think. Out of 47,000, 41,000 are Indonesians. Dalam majlis sama, Datuk Seri Abdul Karim melancarkan buku dasar integriti STB serta menyaksikan kaki tangan STB melafazkan ikrar bebas rasuah diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Charzidi Datuk Saleh Asgor. Seterusnya, kumpulan belia kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai telah mengadakan satu sesi lawatan ke Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex pada Rabu. Lawatan ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang peluang-peluang pekerjaan dan pembelajaran yang ditawarkan oleh Sentex. Semasa lawatan itu, belia-belia tersebut telah diberi pembentangan korporat mengenai visi dan misi Sentex serta program-program yang ditawarkan di pusat berkenaan. Para belia turut diberi peluang melawat beberapa fasiliti Sentex seperti bangunan smart dan makmal elektrik, Akademi Digital dan Tenaga Hijau dan Akademi Teknologi Warisan dan Gastronomi. Dalam ucapan ringkas, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utility merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, lawatan kali ini adalah untuk memperkenalkan Sentex kepada belia di mana ianya ditubuhkan untuk memberi manfaat dan masa depan generasi muda di Sarawak. Tambah beliau, generasi muda perlu mempelajari 2 atau lebih kemahiran pada masa yang sama untuk meningkatkan lagi kemahiran diri sendiri serta untuk menyesuaikan diri dengan zaman teknologi sekarang. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Abdul Rahman telah menyempurnakan penyerahan interaktif smartboard kepada 4 buah sekolah di kawasan Zon Santubong. Interaktif smartboard itu digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai usaha meningkatkan digitalisasi dalam pendidikan. Sesi penyerahan interaktif smartboard tersebut telah berlangsung secara ringkas di kesemua sekolah tersebut pada Rabu. Peralatan pembelajaran ini merupakan teknologi pintar yang disediakan untuk meningkatkan pengalaman pengajaran yang inovatif dan menarik di sekolah. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, pemberian smartboard ini adalah salah satu usaha yang telah dilakukan oleh Badan Muafakat dan Biro Pendidikan Pantai Damai yang bertujuan menyediakan bahan-bahan pendidikan yang berkualiti dan sesuai dengan pembelajaran terkini para pelajar. Justru, beliau berharap para guru dapat menggunakan teknologi ini secara optimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran di samping dapat meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan. Katanya lagi, inisiatif ini membolehkan pembelajaran di sekolah setanding dengan sekolah-sekolah lain seperti di Singapura selain dapat juga mengadakan kerjasama dalam pembelajaran dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualiti pembelajaran serta pengajaran. Perkembangan di Bintulu, kontraktor digesa agar mempercepat kerja-kerja projek naik taraf sistem perparitan di belakang pusat beli belah Boulevard untuk keselamatan pengguna jalan raya. Menurut Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming, projek ini ditangguhkan tanpa alasan munasabah dan bakal memberi kesukaran kepada orang awam yang menggunakan laluan tersebut setiap hari. Katanya keselamatan pengguna jalan raya perlu diutamakan dan penyelesaian kerja-kerja terbengkalai perlu dilakukan secepat mungkin bagi mengurangkan risiko kemalangan yang menyebabkan kecederaan atau kematian.
Ditemui semasa membuat tinjauan tapak projek peluasan sistem peparitan Asyakirin pada Rabu, Johnny Pang menambah aliran air bertambah buruk disebabkan musim tengkujuh dan hal ini akan menyebabkan berlakunya banjir kilat. Tegasnya, takungan lopak air di jalan berdekatan sudah pasti menyukarkan orang ramai menggunakan jalan terbabit setiap hari dan mengundang risiko kemalangan. Difahamkan susulan daripada laporan beliau, jabatan dan agensi yang berkaitan telah mengambil tindakan untuk menangani masalah lopak air buat sementara waktu dengan menggali saluran air dan membuka parit saliran untuk mengurangkan isu pengumpulan air. Manakala di Miri, Majlis Bandaraya Miri MBM telah menerima sebanyak 46 penyertaan dalam pelbagai kategori untuk pertandingan halaman cantik. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang berkata, ia diadakan bagi menggalakkan masyarakat terlibat dalam aktiviti keceriaan dan lanskap di kawasan rumah, pejabat atau premis masing-masing. The program of holding home garden and landscaping competition comes from one dan terutamanya Tuan Menteri PYT Sarawak, Tun Pekin Seri Haji Abdul Syed Mahmud, who was then the YAB Chief Minister of Sarawak when the YAB officiated the completion of a new housing estate called Taman Kodiko in Miri on 13th of March 1987. The intention of introducing such competition was to encourage house owners and property owners, whether they are in the public, private or commercial sector, to landscape and beautify the compounds of their properties. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Halaman Cantik tahun 2023 Miri bertempat di Dewan Bandaraya Miri di sini pada Rabu. Untuk rekod pertandingan halaman rumah dan landscape tahun ini terbahagi kepada 14 kategori termasuk 3 kategori di daerah kecil Bario. Penghakiman penyertaan telah dimulakan pada minggu keempat pada bulan Oktober sehingga awal bulan November 2023. Masa dengan laporan di Miri, Kerajaan Negeri menerusi Sarawak Multimedia Authority SMA terus berusaha untuk berkongsi mengenai perkembangan pembangunan telekomunikasi di Sarawak menerusi pelbagai program. Pengurus Besar SMA Datuk Dr. Anderson Tiong Ing Heng berkata, sesi libat urus pembangunan telekomunikasi Sarawak diadakan untuk menerangkan kepada masyarakat umum mengenai perkembangan pembangunan telekomunikasi di Sarawak. Selepas kejayaan program seumpama ini di Sibu pada 24 Oktober lalu, kini kita berada di Bandaraya Miri. Objektif adalah untuk menerangkan kepada masyarakat umum mengenai pembangunan telekomunikasi di Sarawak. Sesteru tidak akan mendengar kalimat dari berbagai agensi seperti Digital National Berhad (DNB) dan Agensi Nuklear Malaysia, termasuk Sarawak Multimedia Authority SMA. Beliau berkata demikian semasa sesi libat urus pembangunan telekomunikasi Sarawak bagi bahagian Miri pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Anderson Tiong turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KNKK yang hadir ke program tersebut. Sebagai sebuah agensi kerajaan, kita amat mengiktiraf dan menghargai peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum sebagai lidah daripada komuniti secara keseluruhannya. Difahamkan agensi lain seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC juga turut memberi taklimat di samping sesi soal jawab pada penghujung program. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan Visi Premier Sarawak 2030 Bandar Pintar Kuching. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi.
Pelan induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat kawalan bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.